Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Datuk Seri Panglima Shafie Apdal, saya ada berita yang sangat-sangat memalukan untuk anda. Sebentar tadi, Majlis Presiden Pakatan Harapan telah memutuskan bahawa mereka menolak nama kamu Shafie Apdal untuk menjadi calon Perdana Menteri ke-9 bagi Pakatan Harapan Plus pada PRU 15 akan datang. Hal ini bermaksud Pakatan Harapan kekal mencalonkan nama Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri ke-9. Ini adalah satu keputusan yang sudah saya jangkakan 2 minggu yang lalu, Shafie Apdal. Dan ini adalah satu move politik yang akhirnya mempermalukan nama anda sendiri. Kerana anda dan Parti Warisan Sabah bersama Tun Dr. Mahathir melobi nama sendiri untuk dijadikan satu move politik dan perang psikologi politik serta perang saraf politik untuk menakut-nakutkan kerajaan yang di Pertuan Agong di bawah kepimpinan Tan Sri Yassin di Putrajaya. Nama anda Shafie Apdal tidak boleh diterima oleh Pakatan Harapan kerana bagi mereka Anwar Ibrahim jauh lebih layak untuk menjadi calon PM ke-9. Dalam masa yang sama, jika Pakatan Harapan bersetuju untuk mencalonkan nama anda, pengundi-pengundi di Malaya tidak akan memberi kemenangan kepada Pakatan Harapan pada PRU 15 akan datang. Maka akhirnya move politik ini backfire kepada anda Shafie Apdal. Sepatutnya nama anda tidak perlu pun anda calonkan sendiri ya. Sebab ini sangat-sangat membangkitkan kemarahan rakyat di seluruh negara Malaysia. Bukan sahaja pengundi-pengundi di Malaya yang naik mengamuk dan naik panas, marah kenapa tiba-tiba nama anda sebagai Lanun Sabah diangkat sebagai calon PM ke-9. Sedangkan ada ramai lagi ahli-ahli parlimen di Malaya yang lebih layak untuk menjadi calon PM ke-9. Tun Dr. Mahathir mencalonkan nama Mukhriz Mahathir sebagai Timbalan Perdana Menteri 2 bagi Pakatan Harapan Plus juga ditolak oleh Pakatan Harapan hari ini. Anwar Ibrahim Lim Guan Eng Mat Sabu di dalam PKR, DAP dan Amanah melihat percaturan politik Tun Dr. Mahathir dan Shafie Apdal ini adalah tidak wajar untuk dipersetujui kerana Majlis Presiden Pakatan Harapan committed untuk menetapkan nama Anwar Ibrahim sebagai calon PM ke-9. Maka Shafie Apdal, nama anda bolehlah dicalonkan untuk menjadi Perdana Menteri untuk negara Filipina ataupun negara luar. Mungkin tidak mustahil kerana anda sukakan kejutan-kejutan yang pelik kan bersama dengan Tun Dr. Mahathir. Mungkin Tun Dr. Mahathir mahu jadi calon PM di negara India juga. Jadi ini tidak mustahil untuk dilakukan. Kerana Tun Dr. Mahathir bersama Shafie Apdal suka mencatur politik out of the box. Maka ini adalah saranan saya sebagai penganalisis politik bebas. Sudah tiba masanya kekayaan Tun Dr. Mahathir dan kekayaan Shafie Apdal itu anda berdua boleh bertanding untuk jawatan Perdana Menteri ataupun jawatan Presiden di negara India ataupun di negara Filipina. Sangat-sangat sesuai. Maka sebagai kesimpulan, perpecahan di dalam Pakatan Harapan Plus itu kekal. Bagaimana Anwar Ibrahim telah menyatakan secara sindiran politik secara sinis, menyatakan bahawa dia dan Pakatan Harapan tidak akan bergantung dengan dahan yang rapuh yang merujuk kepada Tun Dr. Mahathir. Kerana akhirnya Tun Dr. Mahathir memang mempunyai rancangan politik untuk menghancurkan Pakatan Harapan dengan mencalonkan nama Shafie Apdal sebagai calon PM ke-9. Akhirnya PKR, DAP dan Amanah menyedari taktik politik ini dan Tun Dr. Mahathir bersama Shafie Apdal gagal untuk hijack Pakatan Harapan daripada Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim berjaya untuk menyatu padukan semula PKR, DAP dan Amanah dalam Pakatan Harapan. Walau bagaimanapun cabaran Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan untuk PRU 15 adalah mereka tidak akan boleh menang pada PRU 15 akan datang tanpa bantuan Tun Dr. Mahathir, Shafie Apdal dan juga Parti Warisan Sabah. Begitu juga dengan di pihak Tun Dr. Mahathir, Shafie Apdal dan Warisan. Mereka tidak boleh menang pada PRU 15 akan datang tanpa bantuan daripada Pakatan Harapan.
Maka perebutan jawatan calon PM ke-9 dalam Pakatan Harapan Plus ini memberi kelebihan yang cukup besar kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Perikatan Nasional di Putrajaya. Tun Dr. Mahathir masih gagal untuk menggulingkan Tan Sri Muhyiddin Yassin kerana Anwar Ibrahim, Lim Guan Eng, Mat Sabu dalam Pakatan Harapan dan pimpinan utama dalam Majlis Presiden Pakatan Harapan menolak nama Shafie Apdal sebagai calon PM ke-9. Dan ini memang satu keputusan yang tepat dari segi percaturan politik negara Malaysia. Kerana populariti Shafie Apdal itu jika dibandingkan dengan Anwar Ibrahim lebih popular di dalam negara Persekutuan Malaysia ini. Shafie Apdal ini mempunyai 1001 skandal yang menambahkan kebencian dan kemarahan rakyat di seluruh negara Malaysia. Shafie Apdal ini bukan sahaja ditolak oleh Majlis Presiden Pakatan Harapan, tetapi UMNO, BN PAS dan Bersatu dalam Perikatan Nasional melihat pemilihan Shafie Apdal sebagai calon PM ke-9 adalah satu perkara yang sangat bodoh dan sangat lawak dalam percaturan politik Tun Dr. Mahathir. Saya sangat yakin Yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja Melayu sangat ketawa dengan proposal daripada Tun Dr. Mahathir untuk mencalonkan nama Shafie Apdal yang mana akhirnya ditolak secara rasmi oleh PKR, DAP dan Amanah hari ini. Maka apabila Pakatan Harapan menolak nama Shafie Apdal, secara rasmi Pakatan Harapan menolak untuk bekerjasama dengan Tun Dr. Mahathir. Tetapi Pakatan Harapan masih mahu bekerjasama dengan Shafie Apdal. Dalam masa yang sama, nama Mukhris Mahathir sebagai calon timbalan Perdana Menteri 2 juga ditolak oleh Pakatan Harapan apabila nama Shafie Apdal ditolak sebagai calon PM ke-9. Maka agenda politik Tun Dr. Mahathir untuk mengangkat Mukhris Mahathir sebagai the future Prime Minister dalam politik negara Malaysia gagal untuk dicatur dengan baik. Maka sebagai kesimpulan tuan-tuan dan puan-puan, saya tahu Shafie Apdal dan penyokong-penyokong serta macai-macai politiknya dalam Parti Warisan Sabah sangat kecewa dengan berita buruk ini, bagaimana Pakatan Harapan kekal untuk tidak bersetuju nama Shafie Apdal dicalonkan sebagai calon PM ke-9 Pakatan Harapan Plus bagi PRU 15 akan datang. Pengajarannya daripada keputusan Majlis Presiden Pakatan Harapan, Shafie Apdal sepatutnya tidak membuat move politik ini. Kerana akhirnya Shafie Apdal dikecam, dihina, dicaci maki, ditertawakan di seluruh negara. Malah diketawakan di luar negara juga, tuan-tuan dan puan-puan. Maka sepatutnya Shafie Apdal tidak boleh terburu-buru untuk melobi nama sendiri sebagai calon PM ke-9 dalam Pakatan Harapan Plus, kerana kerusi Parlimen Shafie Apdal dan Parti Warisan hanyalah 8 kerusi Parlimen, sedangkan Anwar Ibrahim mempunyai lebih daripada 90 kerusi Parlimen di dalam Pakatan Harapan. Maka dari segi angka kerusi Parlimen, Shafie Apdal sepatutnya mencerminkan diri beliau sendiri perlu berpejak di bumi yang nyata. Adalah tidak logik dalam percaturan politik negara Malaysia, pemimpin-pemimpin Malaya yang begitu dominan dalam percaturan politik negara Malaysia seperti Anwar Ibrahim diletakkan di bawah kaki Shafie Apdal. Kerana Shafie Apdal itu adalah ahli Parlimen Sabah yang dianggap sebagai hamba kepada Malaya, tuan-tuan dan puan-puan. Dan Shafie Apdal juga dianggap sebagai ahli Parlimen Sabah yang belum tiba masanya untuk dilobi sebagai calon PM ke-9. Kerana zaman ini masih penguasaan ramai ahli-ahli Parlimen di Malaya yang lebih popular dan lebih relevan daripada nama Shafie Apdal. Jika nama Shafie Apdal digandingkan dengan nama Tan Sri Muhyiddin Yassin, nama Tan Sri Muhyiddin Yassin jauh lebih hebat daripada Shafie Apdal untuk menjadi Perdana Menteri ke-9 pada PRU 15 akan datang. Jika nama Shafie Apdal digandingkan dengan nama Najib Razak, nama Najib Razak lebih popular daripada nama Shafie Apdal, lebih ramai pengikut, lebih signifikan untuk menjadi calon PM ke-9, menyaingi Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jika nama Shafie Apdal digandingkan dengan nama Zaid Hamidi, dengan nama Tok Mat, nama Hadi Awang, dengan nama Khairi Jamaluddin, dengan nama ramai ahli Parlimen di dalam UMNO, BM PAS, Bersatu ataupun PKR, DAP dan Amanah yang jauh lebih signifikan untuk dicalonkan sebagai calon PM ke-9. So, Tun Dr. Mahathir, apalagi game politik seterusnya?
mahu mencalonkan nama Mukhris Mahathir sebagai calon PM ke-9 untuk memecah belahkan Pakatan Harapan, atau mahu mencalonkan nama Lim Guan Eng dan Mat Sabu sebagai calon PM ke-9 bagi mengelirukan Anwar Ibrahim dan pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan untuk menghadapi PRU 15. Apapun Pakatan Harapan mahu menghantar sesiapa pun sebagai calon PM ke-9, ini adalah peringatan mesra kepada Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan. It is a small chance to win the next general election, Anwar Ibrahim. You know about this. Jika PRU 15 diadakan lebih awal pada tahun ini ataupun tahun hadapan, maka sememangnya akan membawa kehancuran kepada Pakatan Harapan. Menolak nama Shafie Apdal, menolak nama Tun Dr. Mahathir bukan penyelesaian tuntas untuk mencatur politik Malaysia. Hatta 100 kali pun nama Anwar Ibrahim dicalonkan sebagai calon PM ke-9, rakyat Malaysia secara majoriti tidak mahu ditipu lagi oleh Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan, oleh Tun Dr. Mahathir, oleh Shafie Apdal, oleh Parti Warisan Sabah untuk membuat propaganda manifesto PRU 15 akan datang. Maka ini adalah cabaran terbesar dan halangan terbesar bagaimana Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan bukan sahaja perlu berhadapan dengan percaturan politik tangan-tangan gaib politik Malaysia, tetapi Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan perlu berhadapan dengan majoriti rakyat Malaysia, pengundi-pengundi PRU 15 akan datang, yang semakin tidak percaya kepada kepimpinan Anwar Ibrahim, Tun Dr. Mahathir, Shafie Apdal, Lim Guan Eng, Mat Sabu dan Pakatan Harapan itu sendiri. Ini adalah karma dan balasan daripada Tuhan. Sepandai manapun anda semua menipu rakyat menggunakan manifesto PRU 14 lalu, Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan bersama Tun Dr. Mahathir dan Shafie Apdal tidak mempunyai pilihan. Kerana manifesto apakah lagi yang mahu dijual pada PRU 15 akan datang untuk menumbangkan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Perikatan Nasional yang semakin kuat dan semakin popular di Putrajaya. Anwar Ibrahim, anda memilih jalan mati. Sesiapa pun yang menjadi calon PM ke-9 untuk Pakatan Harapan Plus, Pakatan Harapan Plus tidak akan menang PRU 15 akan datang. Kebenaran ini memang terlalu pahit untuk diterima, tetapi inilah sentimen politik dan status quo politik dalam kalangan rakyat Malaysia yang tidak akan mengundi Pakatan Harapan lagi pada PRU 15 akan datang. Checkmate and game over Anwar Ibrahim bersama Pakatan Harapan. Terima kasih.